Okey, seterusnya untuk contoh 8. Okey, contoh 8 ini. Okey, contoh 8 ini menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, so apa maksud dia kuasa 2 sempurna? So, kamu kena lihat balik apakah itu kuasa 2 sempurna. So, mari kita lihat dekat sini. Okey, kuasa 2 sempurna, kita buat ulang kaji sikit. Sekejap, cikgu padam dulu. Tak dapat nak padam. Okey, so kuasa 2 sempurna, contoh dia kalau kita lihat dekat sini. Kita pernah buat masa tingkatan 1. So, kuasa 2 sempurna nombor seperti ini. 1, okey, 1 kuasa 2 akan dapat 1. 2 kuasa 2 akan dapat 4. 3 kuasa 2 akan dapat 9. 4 kuasa 2 akan dapat 16. 5 kuasa 2, 6 kuasa 2 dan seterusnya. So, semua nombor ini kita namakan sebagai kuasa 2 sempurna. Okey? So, apa yang dimaksudkan dekat sini ialah pemfaktoran apabila melibatkan kuasa 2 sempurna. So, kalau kita lihat dekat sini, X kuasa 2 tolak 4. Jadi, macam mana kita nak faktorkan? Dan kita tahu 4 ini adalah kuasa 2 sempurna iaitu 2. So, X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, bila dekat sini tolak, ada rumus yang seperti ini. Okey, kita pernah lihat dekat depan, dekat subtopik yang depan. So, ini kita boleh tulis sebagai A tolak B. Okey, yang satu lagi ialah A tambah B. Sama juga dengan kes ini. So, X tambah 2, X tolak 2. Okey. So, contoh dia kalau cikgu bagi contoh yang seterusnya. Okey, dekat sini. Contoh dia cikgu nak kamu faktorkan. Okey, katakan sini ialah X kuasa 2 tolak 9. Okey, so macam mana kita nak faktorkan X kuasa 2 tolak 9? Kita tahu ini ialah X kuasa 2. Dan kuasa 2 sempurna bagi 9 adalah 3 kuasa 2. So, dekat sini ialah operasi tolak. Jadi, kita boleh tulis faktor dia akan menjadi X tolak 3. Ini ialah X tambah 3. So, ini adalah jawapan kepada pemfaktoran yang di atas ini. So, ini 9 ini dapat cari dia punya punca kuasa, apa namanya? Nomor kuasa 2 sempurna dia adalah 3 kuasa 2. Contoh lain ialah X kuasa 2 tolak dengan 16. Jadi, apakah kuasa 2 sempurna bagi 16? Okey, kuasa 2 sempurna bagi 16 ialah 4 kuasa 2. Jadi, ini akan dapat X tolak 4. Ini X tambah 4. So, ini jawapan yang kita nak. Okey, kuasa 2 sempurna bagi 16 adalah 4 kuasa 2. So, itu yang dimaksudkan dengan pemfaktoran dalam contoh 8. So, mari kita lihat contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan yang berikut. B kuasa 2 tolak 1. Kuasa 2 sempurna bagi 1 tadi ialah 1. So, B kuasa 2 sama juga dengan 1 kuasa 2. Jadi, ini kita akan dapat B tambah 1, B tolak 1. Okey, untuk soalan yang seterusnya. 9M kuasa 2 tolak 100. So, 9 ini, kuasa 2 sempurna dia adalah 3 kuasa 2. 100 pula, kuasa 2 sempurna dia ialah 10 kuasa 2. Jadi, kita boleh tulis, ini 3 kuasa 2, ini memang M kuasa 2, tolak 10 kuasa 2. So, kita boleh tulis dia seperti ini. Okey, 3M tambah 10, 3M tolak 10. Itu untuk soalan B. Manakala untuk soalan C, kita ada 3 dan 147 tidak mempunyai nombor kuasa 2 sempurna. So, kalau dalam kes ini, kita perlu buat
pemfaktoran 3 dahulu. Okey, kita akan faktorkan 3 keluar. Okey, ini adalah contoh 8 tadi ya. Kita akan faktorkan 3 keluar. So, bila kita faktorkan 3, kita akan dapati di dalam kurungan ialah ini. Okey, di dalam kurungan ialah y kuasa 2. Sebab 3 darab y kuasa 2 akan dapat y kuasa 2. 3 darab 49 akan dapat 147, di mana 3 adalah FSTB bagi 3 dan 147. Okey, kamu boleh gunakan kaedah pembahagian berulang untuk menentukan FSTB. So, 49 ada kuasa 2 sempurna, iaitu 7 kuasa 2. So, 7 kuasa 2, jadi yang ini kita abaikan. So, yang kita akan cari pemfaktoran dia ialah yang di dalam kurungan yang ada kuasa 2. Ini akan jadi y tambah 7, y tolak 7. Maksudnya, ini siapa yang masih tak tahu macam mana cari faktor sepunya terbesar, kamu guna kaedah pembahagian berulang. Bahagi dengan 3, ini 1, ini kamu akan dapat 49. Jadi ini tak dapat dibahagikan. Jadi sebab itu dia 3. 3 letak di luar. Ini tadi y kuasa 2. Sorry, ini y kuasa 2. So, ini letak di dalam kurungan dan ini ialah tolak. So, itu C. Soalan D pula, 5 dengan 80 tak ada kuasa 2 sempurna. So, kita faktorkan. So, kita nak faktorkan 5 kuasa 2 tolak 80. So, kita cuba bahagi dengan 5. So, ini akan dapat K kuasa 2 tolak 80 bahagi 5. Kamu boleh tekan kalkulator, akan dapat 16. Jadi, yang dekat depan sekali 5. So, yang ini ialah yang di dalam kurungan. K kuasa 2 tolak 16. So, dekat sini. So, 16 ada kuasa 2 sempurna, iaitu 4. So, bila kita tahu ini kuasa 2 sempurna, yang ini kita boleh faktorkan. So, dia akan jadi 5, K tambah 4, K tolak 4. So, itulah jawapan untuk contoh D. Okey, itu jawapan untuk contoh D. So, yang ini pula, suatu ungkapan algebra seperti berikut boleh difaktorkan sebagai X tambah Y, X tambah Y. Yang ini nanti kita akan lihat kalau ada soalan yang melibatkan yang ini, nanti cikgu akan terangkan. Okey, so untuk esok mungkin kita akan masuk menggunakan pendarapan bersilang. Okey, yang ini kita akan bincang pada hari esok. Okey, pada hari esok. So, kita stop sampai sini dan cikgu nak bagi latihan untuk kamu buat. Okey, kita tengok latihan. Jom cuba 2.2. Okey, saya nak kamu buat soalan 1. Okey, soalan 1. Soalan 2. Soalan 3. Okey, soalan 4. Cikgu nak kamu buat dari A, B, C, D, E, F sahaja dahulu. Okey, yang 5 tak perlu. So, latihan yang cikgu nak kamu buat pada hari ini. Okey, 1 hingga 4, A sampai F sahaja. Okey, so itu sahaja untuk hari ini.